Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Apa khabar semua? Apa khabar sahabat-sahabat yang bersama dengan saya pada malam ni? Alhamdulillah. Harap-harapnya semualah yang ada ni sihat walafiat, terlindung daripada wabak yang melanda dunia sekarang ni. Moga-moga semua juga berada di dalam kesihatan iman. Maklumlah bila duduk di rumah ni banyak dugaan dan cabarannya. Moga-moga Allah beri kekuatan iman kepada kita untuk sentiasa istiqamah mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti biasa, mana sahabat yang ada ni, kawan-kawan sahabat-sahabat yang ada ni minta tolong sikit pada malam ni untuk buat hashtag live pada malam ni. Kemudian komen dengan hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Seperti mana semalam dan kemarin. Seperti semalam dan kemarin kita buat hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Tulis di ruangan komen hashtag hadis 40 Imam Nawawi. Kemudian boleh share ke mana-mana grup, mana-mana orang yang boleh tu supaya mesej kita sampai mesej kita malam ni sampai insya-Allah. Jadi seperti biasa kita akan mendengar penerangan ringkas daripada video daripada Facebook Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkaitan dengan kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 yang kita baca pada malam ni. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Kadang-kadang kita dalam hidup ini selalu membaca Al-Quranul Karim, khususnya pada bulan Ramadan dan juga pada waktu-waktu tertentu kita baca Al-Quranul Karim. Persoalannya, pernah tak kita terfikir berapa hadis yang kita telah tahu dan kita telah hafaz, hadis-hadis pendek berkenaan dengan kehidupan Rasulullah SAW, arahan baginda, suruhan baginda, larangan baginda kepada kita umat Islam ini. Cuba kita tekuni dengan sebaiknya. Justru para ulama zaman dahulu sejak sekian lama telah mengumpul hadis-hadis Nabi yang begitu banyak, lalu direngkaskan menjadi 40 hadis. Dan terakhir yang paling masyhur sekali adalah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Menariknya kita Imam Nawawi telah disyarahkan oleh puluhan, mungkin ratusan tokoh ulama di sepanjang zaman dalam pelbagai bahasa. Makanya kami juga mengambil kesimpulan untuk sama-sama mensyarahkan kadar keilmuan yang sedikit yang kami miliki, tetapi dengan bantuan kitab-kitab syarah sebelum daripada kami. Justru tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, milikilah buku Al-Kafi Tatmim Al-Kafi ini, di mana kitab ini kami mengambil masa hampir 20 tahun untuk kami mensyarahkannya dengan kekangan masa, tugas dan seumpamanya. Tetapi kami merasakan buku ini cukup baik dan cukup sesuai untuk dibuat pengajaran di masjid-masjid di surau. Bahkan kalau boleh serukan kepada penduduk kampung, jemaah masjid dan juga para ibu bapa anak-anak memiliki buku ini di rumah masing-masing untuk dijadikan teladan hadis nabawi dan kita dapat mengamalkan hadis suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam, saya nyatakan sekali lagi, ayuh budayakan membaca dengan memiliki hadis seperti hadis 40 ini, insya-Allah
Mudah-mudahan Allah tunjukkan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penerangan sedikit berkaitan dengan kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40 yang dikarang oleh Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi itu penerangan daripada pengarang ni sendiri. Kalau siapa yang mengikuti 3 malam ni, termasuk malam ni, memang setiap hari saya putarkan video tersebut, mainkan video tersebut supaya kita lebih jelas mengapa kitab ini dikarang dan kita dapat menghayati penulisan-penulisan daripada pengarangnya sendiri. Maknanya objektif dia, mengapa dia buat dan sebagainya. Kalau nak tonton penerangan yang lebih lanjut, boleh ke Facebook Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan boleh type di situ kitab hadis 40. Jadi insya-Allah kita terus pada malam ni. Sekali lagi saya minta kawan-kawan yang ada ni, kita minta share, kita minta like, kita minta komen sikit. Komen titik pun tak apa kan. Kalau tak boleh sangat komen titik pun tak apa. Letak titik satu kan. Supaya ada orang kata apa, engagement. Facebook ni dia pentingkan engagement. Bila ada engagement, insya-Allah apa yang saya katakan malam ni akan tersebar kepada lebih ramai lagi, insya-Allah. Hari ini kita akan membahaskan hadis yang ke-10 daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maksudnya kitab hadis 40 Imam Nawawi. Yang mana malam ni adalah malam yang terakhir untuk pusingan ni. Tak tahulah pusingan akan datang bila pula. Tapi insya-Allah saya akan aturkan seberapa cepat yang boleh mengikut kelapangan masa, tugas dan sebagainya. Jadi sebelum saya baca hadis pada malam ni, pengisian yang ada di dalam kitab ni, kita berkongsi bersama-sama. Eloklah kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk membuka majlis kita pada malam ini. Seterusnya kita niatkan pahala kita niatkan ini adalah sebagai doa untuk kita doakan kesembuhan kepada sesiapa sahaja yang ditimpa dengan pesakit dengan penyakit COVID-19. Begitu juga dengan orang-orang yang sekeliling kita, dan kita minta juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan Al-Fatihah kita ini dapat menghindari wabak yang sedang melanda ini. Saya juga dapat berita hari ini, mungkin bertebaran di dalam WhatsApp juga. Di Hospital Kuala Terengganu juga dah ada penularan wabak di kalangan frontliner. Jadi kita doakan kepada mereka supaya diberi kesembuhan juga, kerana banyak berkorban dalam menghadapi COVID-19 yang melanda negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita terus kepada pembacaan kita, perkongsian kita pada malam ni. Qala al-muallifu hafizahullah. Hadis 10 yang bertajuk rezeki yang halal dan doa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat wa'malu salihan. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. Maksudnya, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah diperintahkannya kepada para nabi, para rasul. Kemudian baginda membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Yang bermaksud, wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Dan dia berfirman lagi, dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami anugerahkan kepada kamu. Kemudian baginda menceritakan perihal seorang lelaki yang melakukan perjalanan jauh, bermusafir, lama permusafirannya. Lama pemusafirannya, tubuhnya diliputi debu, lagi kusut. Kemudian menadah tangannya ke langit dan berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Maksudnya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, dan ia diberi makan yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ni Nabi SAW menyatakan yang pertama sekali, Allah tu adalah baik dan sukakan kebaikan. Kemudian Nabi membaca dua potong ayat daripada ayat Al-Quran. Yang pertamanya ialah Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian Nabi baca ayat yang kedua, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum, daripada surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian lepas baca ayat tu, selepas baca dua ayat tersebut, Nabi menceritakan perihal seorang yang bermusafir dan lama musafirnya. Lama musafir ni nak menunjukkan bahawa sentiasa berada di dalam kesusahan. Ialah kalau musafir ni bukan macam kita yang berada di dalam mukim ni. Bila kita musafir, kita tidak membawa banyak barang, bawa barang yang perlu sahaja. Ya. Jadi kalau banyak musafir menyebabkan orang kata apa? Kesusahan. Seperti yang kita cerita semalam, as-safaru qit'atun minal azab. Pemusafiran ni adalah satu bahagian daripada azab. Maksudnya ada perihal-perihal yang akan menyusahkan kita sepanjang permusafiran. Kemudian perihal yang lelaki ini ialah Nabi menceritakan bahawa dia ni telah lama bermusafir. Kemudian rambutnya pun dah kusut. Kemudian badan-badan dia, seluruh badan ni pun dah diliputi debu. Maknanya dia punya gambaran orang lelaki tu ialah gambaran yang orang kata apa, bukan orang yang kemas, bukan orang yang kaya ke ataupun macam mana. Dalam keadaan yang sangat orang kata apa, kalau kita kata macam orang biasa lah. Macam orang biasa, macam orang susah dan sebagainya. Kemudian, tapi dia ni berdoa. Tangannya mengangkat ke langit. Mengangkat ke langit. Berdoa kepada Tuhannya. Ya Rabb, Ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tetapi dia makanannya adalah makanan yang haram. Minuman yang haram. Pakaiannya pun pakaian yang haram. Kemudian dia pun diberi makan dengan yang haram. Nabi kata, fa'anna yustajabulah. Kalau keadaan macam ni, macam mana
doanya nak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita pergi kepada pengajaran, kita tengok dulu biografi ringkas perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Abu Hurairah kita dah cerita semalam. Abu Hurairah. Abu Hurairah ni ialah Abdul Rahman bin Sakhar nama dia. Sebelum diberi nama Abdul Rahman oleh Nabi SAW, sebelum Islamnya dia adalah Abdul Syams. Beliau adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis di sisi ahli hadis. Beliau merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis di kalangan para sahabat. Oleh kerana dia ni adalah ahli suffah, orang yang susah yang duduk di masjid Nabi SAW. Jadi dia sering melazimi Nabi SAW. Pesan-pesan Nabi itu sentiasa dia dapat dan disampaikan kepada orang lain. Bilangannya 5,874 hadis. Kalau tak silap saya tengok dulu. Kita tengok dulu. 5,300 hari. 5,374 hadis. 74 hadis. 5,374 hadis. Jadi paling banyak sekali. Yang kedua Ibnu Umar. Yang ketiga Aisyah. Tak apalah. Ingat 3 ni. Top 3 pun dah jadi dah kan. Seterusnya keistimewaan hadis ni. Hadis ini adalah hadis yang terbina di atasnya asas dan hukum Islam. Asas dan hukum Islam. Ia juga merupakan asas di dalam melakukan perkara halal dan menjauhi yang haram. Sudah pastilah ada menjadi asas dalam Islam kerana doa. Doa dan perkara halal dan haram. Halal dan haram ni dalam Islam memang sentiasa menjadi perkiraan kita. Halal dan haram. Begitu juga dengan doa. Setiap hari kita berdoa. Ulama' dan hadis ini. Apa kata ulama' berkaitan dengan hadis ni? Ibnu Daqi Al-Aid berkata, hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hadis ini mengandungi anjuran membelanjakan sebahagian daripada harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian dan sebagainya hendaklah benar-benar halal tanpa bercampur dengan syubhat. Jadi samalah bila kita baca keistimewaan hadis tadi, ulasan Ibn Daqiq pun hampir sama dengan yang kita sebutkan tadi. Pengajaran. Ni ringkas je malam ni, nampak gayanya. Kan? Pengajaran. Hadiyun Nabawi dan istifadah hadis. Pengajaran lah. Yang pertama, disebut dalam hadis ni, innallaha tayyibun. Tayyib. La yaqbalu illa tayyiba. 2 kali tayyib disebut di situ. Tayyib ni bermaksud apa? Tayyib ni bermaksud suci bersih. Suci bersih dari segala kekurangan. Dikatakan tayyib sebagai salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Maha baik. Maha baik. Jadi Allah ni dia bersifat dengan maha suci. Maha suci bersih, maha baik. Jadi dia tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Di kalangan hamba dia pun baik. Pengajaran yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata bahawa seorang mukmin itu semuanya baik, termasuklah hati, lidah dan tubuh badannya lantaran iman yang terdapat di dalam hatinya, zikir yang lahir pada lidahnya dan amalan yang soleh yang lahir pada seluruh anggotanya yang merupakan hasil daripada keimanan, bahkan ianya termasuk di dalam pengertian iman. Kalau kita baca ayat Ibnu Rajab ni, Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali ni memang mendalam. Dia kata apa? Dia kata orang Islam ni, orang mukmin ni semuanya baik. Tayyib insya-Allah. Tayyib insya-Allah. Sebab apa? Dia kata
hati, lidah dan tubuh badannya baik. Semua sekali. Hati, lidah, tubuh badan semuanya baik. Kerana apa? Kerana ada iman di dalam hati. Bila ada iman di dalam hati, maka baiklah lisan dia, baiklah orang kata apa? Anggota badannya. Ya, ini dia kata. Ini yang dimaksudkan tadi. Lantaran iman yang terdapat di dalam hatinya, zikir yang lahir pada lidahnya. Orang beriman, orang mukmin sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hatinya, dengan lidahnya, menyebabkan orang mukmin ini baik. Dan amalan soleh yang lahir pada seluruh anggota badannya. Orang mukmin ni apa yang dia buat, dia mengambil kira dosa dan pahala. Bila ada perkiraan tu, maka dia buat untuk mendapatkan dosa dan menghindari pahala, menyebabkan dia ni sentiasa baik. Ya. Lidah dan anggota ni, lidah yang baik, anggota yang baik ni dipengaruhi oleh puncanya iaitu iman. Dipengaruhi oleh puncanya iaitu iman yang ada di dalam hati. Kalau iman ni kurang, iman kita kata terjejas. Iman terjejas. Iman dia ada berkurangan sikit. Kualiti iman berkurangan. Jadi akan mengganggu kualiti lidah dan anggota badan. Contohnya kita kata biasa, kalau kita baca di Facebook ni, dia kata soal melangkah ke masjid. Waktu dibolehkan lah maksudnya kan. Sama sekarang zaman PKP. Jadi tak boleh nak ke masjid ataupun terhad untuk ke masjid. Jadi soal untuk ke masjid, ke surau ke untuk sembahyang jemaah, bukanlah soal kaki. Maksudnya bukan soal anggota. Tetapi soal hati. Soal untuk sampai ke masjid berjemaah bukanlah soal kaki, tetapi soal hati. Orang buat ayat ni pun sedap juga. Kita baca. Tapi ada benarnya. Ada benarnya. Kenapa? Bila kita lihatlah, pergilah mana-mana masjid, jarang benar masjid yang orang mudanya lebih ramai daripada orang tuanya. Biasa masjid ni orang tua lah. Ya. Jadi kalau nak ikut tenaga, kalau nak ikut kaki, memanglah orang muda yang patut ramai yang sampai ke masjid. Tetapi hakikatnya orang yang muda ni tak ramai, orang tua ramai. Kenapa? Soalnya hati. Masalahnya hati. Orang tua walaupun dia tua, tidak ada kekuatan lagi dah, nak melangkah pun susah, kadang-kadang membongkok, nak naik tangga pun payah dan sebagainya. Tetapi oleh kerana hatinya memang kata nak ke masjid, badannya menurut sahaja. Ya. Kalau orang muda, yang ni yang tak pergi masjid lah maksudnya. Mungkin juga tak kata siapa-siapa. Kita tanya diri kita sendiri. Nak ke masjid orang muda. Nak jalan kaki. Boleh jalan kaki. Fizikal ada. Tapi sekarang ni orang ada motor. Motor. Motor ada tapi payah juga nak sampai ke masjid. Beli motor Masya Allah. Wai suku. Kan? Apa lagi motor-motor? Motor Honda. Motor Suzuki, Benelli lah, macam-macam. CC-nya 150, 200, tapi nak sampai ke masjid payah. Kerana hati. Kalau motor ride daripada Kuala Lumpur sampai ke Thailand sanggup. Konvoi ramai-ramai. Tapi masjid tak sampai 5 km, tak sampai 2 km. Berat sungguh nak pergi. Ya. Berbasikal janganlah. Basikal menjadi fenomena sekarang ni. 10, 20, 40 km. Boleh. Boleh ride. Boleh gatih basikal. Orang kata gatih basikal. Tapi masjid tak sampai 2 km. Tak sempat. Tak dah nak pergi. Ya. Seminggu tu berapa kali pula pergi. Ini yang perlu
perlu kita muhasabah, kita tengok balik diri kita. Itulah yang ayat tu memang kena betul lah. Soal ke masjid bukanlah soal kaki tapi soal hati. Kan? Bukan soal kaki tapi soal hati. Jadi kalau payah nak sampai ke masjid tu, kita tengok balik hati kita bagaimana. Sebab kalau iman dah kuat, iman dah sempurna, insya-Allah lidah dan anggota kita akan menurut saja. Sekiranya ada kurang kualiti dari segi iman kita, sudah pastilah akan menjejaskan lisan dan anggota kita. Pengajaran yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Yang ni yang disebut tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan, memerintahkan orang yang beriman untuk membuat apa yang telah diarahkan, telah diperintahkan kepada rasul-rasul, iaitu dalam ayat ini apa? Ya ayyuhar rusulu, wahai rasul-rasul, makanlah dari benda-benda yang baik lagi halal. Kulu minat tayyibat wa'malu salihah, makan daripada benda-benda yang baik dan beramal solehlah. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang engkau kerjakan. Ayat surah Al-Mu'minun 51. Jadi ini makna bukan sahaja kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk makan benda-benda yang baik dan beramal soleh, tetapi rasul-rasul dulu pun. Rasul-rasul dulu dan juga umat rasul-rasul dulu pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan benda-benda yang baik dan beramal soleh. Bukan kita saja. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, dikehendaki dengan ayat ini bahawa para rasul dan umat mereka diperintahkan untuk memilih makanan yang baik, yang halal dan beramal dengan amalan soleh. Ini kerana apabila makanan itu halal, maka sudah tentu amalan soleh akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah, kalau kita kata makanan, tengok Ibn Rajab kata apabila makanan itu halal, maka sudah tentu amalan soleh akan diterima oleh Allah. Kalau makanan yang tidak halal, bagaimana? Bukan makanan halal ni berkaitan dengan daging babi saja, daging khinzir saja, ataupun daging anjing dan sebagainya, atau bangkai sahaja. Termasuklah rezeki yang tidak halal. Kita ambil duit daripada sumber-sumber yang haram. Kita terlibat dengan riba, kita terlibat dengan rasuah, na'udzubillah. Itu juga adalah sumber yang haram. Sekiranya kita makan daripada sumber yang haram, maka macam mana amalan kita nak diterima? Macam mana doa kita nak diterima? Inilah yang dimaksudkan, yang dikatakan oleh Ibn Rajab Al-Hambali. Al-Maraghi pula berkata, walaupun perintah ini ditujukan kepada para nabi, namun umat juga disaran untuk mengikuti mereka. Memanglah ayat di dalam surah Al-Mu'minun ni, ialah ayat surah Al-Mu'minun ayat ke-51 ni ialah ayat untuk para rasul. Ya ayyuhar rusul. Kan? Ya ayyuhar rusul. Wahai rasul-rasul. Tetapi Al-Maraghi kata umat juga disaran untuk mengikuti. Maksud diwajibkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan kepada Nabi, kepada rasul-rasul. Sebab itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni, dia kata apa? Innallah wa innallaha ta'ala amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya orang beriman ini diperintahkan oleh Allah dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepada para rasul. Kemudian Nabi baca ayat ni kan.
Ianya seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, wahai kaum muslimin yang berada di pelosok bumi, makanlah makanan yang halal, bersih dan baik. Ya. Yang halal ialah yang tidak mengandungi penderhakaan kepada Allah. Apa maksud halal, bersih dan baik ni? Ni mengikut Al-Maraghi. Yang halal ialah yang tidak mengandungi penderhakaan kepada Allah. Yang tidak bertentangan dengan ayat Quran secara jelas. Secara jelas yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan. Arak Allah Subhanahu Wa Taala telah haramkan. Maka tidak boleh. Manakala yang bersih ialah yang tidak mengandungi perkara yang dapat melupakan Allah. Yang bersih pula, yang baik pula, yang bersih pula ialah tidak mengandungi perkara yang dapat melupakan Allah. Yang baik pula ialah yang dapat menahan nafsu dan memelihara akal. Oleh itu, kerjakanlah amal soleh. Jadi yang ni, Al-Maraghi dia menyatakan bahawa makanan ni ada yang halal, ada yang bersih, ada yang baik. Boleh jadi yang halal ni tidak bersih. Yang halal ni asalnya halal, tetapi ada juga yang tidak bersih. Yang halal dan bersih ni ada juga yang tidak baik. Kerana yang bersih, makanan yang bersih ialah makanan yang tidak makanan yang bila kita makan tu tidak menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga makanan halal asal, tapi bila makan tak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dah. Makan nasi dagang itu. Nasi dagang halal. Tapi bila makan tu sampai kenyang, sampai ni sedap sangat nasi dagang. Sedap sangat nasi dagang ni. Makan. 2-3 kali menambah, last kali kata apa, kekenyangan sangat menyebabkan kita pun ngantuk. Kita ngantuk, kita pun tidur terlepas waktu solat, terlepas sekian-sekian menyebabkan kita lupa pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi makanan tu kita kena pilih juga. Kan? Itu juga bergantung kepada orang. Makanan yang halal, yang bersih, kemudian satu lagi yang baik. Yang baik pula yang dapat menahan nafsu dan memelihara akal. Ada makanan yang boleh menguatkan nafsu. Jangan makan, jangan amalkan makan tu. Ya. Yang dapat menguatkan nafsu ni ada makanan-makanan. Kita kena tanya orang yang pakar lah. Dan ada juga makanan yang tidak memelihara akal. Maknanya akan menyebabkan otak lembab ke dan sebagainya. Kan? Ada makanan yang boleh menyebabkan otak lebih fokus. Otak lebih, orang kata apa, kita dapat cergas, kecerdasan, minda dan sebagainya. Kan? Tengok kalau makan kismis ke, makan apa, makanan-makanan yang orang kata apa telah dibuktikan bahawa bila kita makan tu memang dapat membantu kita dalam memelihara akal kita. Jadi benda ni adalah makanan yang baik. Jadi Al-Maraghi kata yang halal, orang mukmin patut yang halal, yang bersih dan juga yang halal, yang bersih dan juga yang baik. 3 ni. Jadi kita kena jagalah. Kan? Kita kena jaga. Itu yang dimaksudkan dengan at-tayyib. Sekiranya kita makan makanan yang halal, dan kita kata makan makanan yang halal dan bersih dan baik, insya-Allah selepas tu kita akan jadi ringan untuk melakukan amal yang soleh. Dan ni sekarang ni ramai orang yang dalam negara kita ataupun mungkin di dunia, tak tahulah apa masalahnya, berat badan berlebihan. Berat badan berlebihan menyebabkan bila berat badan berlebihan ni obesiti, kena penyakit kencing manis, kena penyakit jantung, kan? Makan tak kira. Jadi kena kencing manis, kena darah tinggi. Maksudnya makanan ni seperti orang kata antara penyebab penyakit ialah bukanlah disebabkan kurang senaman sangat, tapi disebabkan makanan yang masuk dalam perut kita. Begitu juga orang kata kalaulah nak kuruskan badan, kena kawal pemakanan dulu.
Bukan senaman dulu. Ada orang bagi tips, kalau kita ni dah lebih berat badan. Lebih berat badan, fokuskan untuk kita turunkan dulu berat badan. Lepas tu boleh exercise supaya kita dapat menanggung berat badan kita tu kan. Kalau tak, kita kata dia ni orang kata apa, misi mustahil lah untuk kita jaga badan kita. Ramai dulu kalau kita nak muhasabah berat badan kita, kita tengoklah. Kita 5 tahun dulu ataupun 10 tahun dulu. Kan? Boleh tengok sekarang ni pun ada. Kita orang Islam kena ambil berat pasal benda ni. Ambil berat pasal benda ni. Berat kita ni kategori normal ke ataupun overweight ke, obesity ke, obesity 1 ke, obesity 2 ke ataupun macam mana. Kita orang Islam ni kalau nak ikut sunnah Nabi, badan kita kena fit, berat badan tidak boleh berlebihan, barulah kesihatan kita terjaga. Bermula dengan pemilihan makanan. Jadi makanan inilah yang disebut Al-Maraghi tadi, yang kita boleh kaitkan yang halal, yang bersih dan yang baik. Yang baik. Ada makanan yang memang sedap kita makan. Makanan yang memang sedap kita makan, tapi natijahnya kepada badan kita menyebabkan perkara yang negatif. Tak larat nak bangun, malas. Disebabkan terlebih makan kan? Terlebih makan. Ada makan-makan yang menyebabkan badan kita ni, walaupun kg-nya sama dengan kawan kita, A dengan B, beratnya 72. Sama je 72. Tapi A ni, dia boleh rajin. B ni tak boleh rajin sebab dia rasa berat sangat. Kerana orang kata pun makanan yang tidak dapat memelihara akal dia tu. Kan? Memilih makanan yang baik-baik, yang bersih, yang halal. InsyaAllah. Itu diarahkan oleh Allah kepada para rasul dan kita kena ikut para rasul kan. Kalau lebih lebih orang kata apa? Lebih berat badan, kita cuba muhasabah balik dan ambil tindakan yang sepatutnya. Kita janganlah kita kata kita turunkan berat badan ni sebab kita nak turun berat badan saja. Kita ambil ini. Kita ambil sunnah Rasulullah SAW. Sandarkan dengan benda-benda tu supaya apa yang kita buat ni dapat pahala. Berlari dapat pahala. Kita menjaga makanan pun dapat pahala. Barulah semangat sikit kan. Kalau orang diet kan, dia kena makan. Kalau ikut Kementerian Kesihatan nak jaga pemakanan, suku-suku separuh kan. Suku karbohidrat, suku protein, lepas tu suku dipanggil apa? Serat. Suku pula separuh serat. Jadi makanan tu. Jadi kena makan banyak sayur. Kita biasa makan 3/4 tu nasi dah. Kan? 3/4 tu nasi ataupun separuh nasi. Sayur jangan jarang. Kan? Jadi benda ni yang kita kena jaga. Seperti kita buat tujuan kita nak ikut sunnah ataupun pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan. Saya pun ada juga pengalaman ni. Pengalaman walaupun tubuh kecil tapi berat bila kita kira BMI kan. BMI tinggi kita dengan berat kita, dia ada point dalam BMI tu. Saya dikira overweight. Tapi masa overweight tu dia lepas normal dia hijau tu overweight. Jadi overweight tu kira boleh tahan lagi lah. Badan dia tak ada rasa perbezaan sangat. Tapi sampai satu masa saya ni daripada overweight dia nak ke obesity dah. Sampai satu tahap nak ke obesity dah. Kita mula rasa badan kita rasa ketat, duduk mula sakit belakang. Duduk lama tak boleh bersila, dah mula serban kaki kan. Serban kaki bahasa Terengganu. Kebas kaki. Kebas kaki. Dan bila situ kita rasa saya rasa saya lah sendiri merasakan ini maknanya kita kena ada satu perubahan. Saya kena ada satu perubahan. Sebab bila kita nak solat jadi malas, nak bangun subuh kita rasa berat sangat. Tapi bila kita dah kurangkan berat badan, kita ada senaman sikit, kita badan jadi segar. Bangun pagi mudah dan sebagainya. Nak buat kerja, nak tolong isteri, nak jaga anak, nak layan anak pun kita rasa kuat. Kita rasa ringan badan untuk tolong. Kalau tak,
Anak ajak main je kita akan rasa letih, kita berat badan dan sebagainya. Kan? Gitu. Jadi bab makan yang halal, yang bersih dan baik itu adalah tuntutan agama. Bukan tuntutan Kementerian Kesihatan je. Tapi tuntutan agama. Kita kena ambil angle tu. Tengok sikit komen yang ada. Saya tengok sikit komen yang ada. Terima kasih kepada Alun Khairi, isteri saya ni sebenarnya, bagi semangat pada saya. Kemudian siapa lagi ni? Tengok siapa lagi yang bersama-sama dengan malam ni. Yusof Cik Mat. Masya Allah. Masuk kena selalu. Tanpa sengaja orang kata. Tanpa sengaja. Yusof. Ustaz Yusof ni adalah kawan saya di Syria dulu. Sekarang ni menetap di Selangor. Jadi terima kasih kepada yang lain. Yang lain tak apa. Kalau tak komen pun, kalau tu pun boleh teruskan menonton bersama. Jangan lupa like, komen sikit pun tak apa. Komen kalau malas sangat nak komen, nak buat hashtag tadi tu, boleh buat tekan je titik, tekan titik, buatlah komen. Tujuan saya bukanlah untuk bagi sampaikan kepada orang. Orang boleh tengok, orang boleh ambil mesej yang pengajaran daripada hadis yang ke-10 malam ni. Pengajaran yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ini kesinambungan ayat tadi tu. Yang pertama, Nabi SAW baca ayat kepada para rasul. Yang kedua ni, ayat yang Nabi baca, ya ayyuhallazina amanu. Perintah oleh orang yang beriman. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hendaklah kamu makan daripada rezeki kamu tu yang baik-baik. Wahai orang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik yang telah kami berikan kepada kamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Said Qutb berkata, dialah yang mengharuskan makanan yang baik yang dikurniakan kepada mereka. Ini Allah lah yang mengharuskan makanan tu. Iaitu Allah menyedarkan mereka bahawa dia tidak sesekali mengharamkan sesuatu yang baik. Allah SWT ni ada dia haramkan, ada dia halalkan. Apa yang diharamkan tu, maksudnya benda tu tidak baik. Tidaklah Allah tu mengharamkan sesuatu yang baik, kata Said Qutb. Dan apabila dia mengharamkan sesuatu makanan, maka bererti makanan itu sebenarnya tidak baik. Kan betul lah dia kata tu. Bukannya semata-mata dia mahu mengharamkannya dan menyusahkan mereka. Betul lah, ini kata-kata Said Qutb ni betul. Kita dah baca semalam, ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Tidak Allah SWT tu jadikan sesuatu syariat ni untuk menyusahkan kita, umat manusia, umat Islam ni. Allah jadikan hukum ni adalah untuk kebaikan kita. Allah mengharamkan arak, ada kebaikan dia. Allah mengharamkan zina, ada kebaikan dia. Allah menyuruh kita menjalankan hukum hudud, walaupun pada pandangan kita nampak macam ketinggalan zaman, tetapi ada kebaikannya. Nampak macam ketinggalan zaman, kalau buat baru kita tahu setakat mana kuasa Allah SWT kan. Malah dialah dari mulanya melimpahkan rezeki kepada mereka. Jadi Allah SWT yang limpahkan rezeki kepada kita. Ada orang kata kalau arak tak boleh makan, babi tak boleh makan, makan makanan eksotik ni tak boleh makan, jadi kita nak kata apa? Benda je boleh makan. Ada setengah orang kata macam tu. Padahal Allah SWT bagi macam-macam makanan. Ya, macam-macam makanan. Kalau duduk di kampung lagi banyak makanan. Macam saya lah. Dah 2 tahun berada di Terengganu, balik berpindah di Terengganu ni, lagi Masya Allah makanan-makanan. Pagi ada menu dia, tengah hari ada menu dia. Balik kerja petang ada menu dia, malam ada menu dia. Masya Allah. Kan? Hak sedap-sedap pula tu. Kalau di tempat kerja saya tu, ada pula orang yang jenis, kita kata,
kata apa, bermurah hati. Bermurah hati. Tiap-tiap hari ada je orang ni bawa nasi dagang, ada ni bawa nasi minyak, ada orang bawa laksam, ada orang bawa laksa. Hai, benda yang kita suka kan. Benda yang kita suka. Terengganu ni kalau pagi memang mewah lah. Mungkin sama juga dengan Kelantan atau Kelantan lebih lagi. Mewah dari segi makanan, pilihan makanan. Kuihnya Masya Allah. Dan harganya. Kalau saya dulu pernah letak di Selangor, nasi dagang RM4.5 ataupun RM5 nasi dagang. Balik Terengganu RM2 kan. Nasi lemak RM1.5 nasi lemak ikan. Lagi kita suka makan. Tapi itulah, akhirnya kita akan kembali kepada perintah Allah SWT ni, dan juga apa yang disebut oleh Nabi SAW untuk kita kawal perkara-perkara ni. Sebahagian daripada agama kita. Jadi kita kena pilih. Perintah kepada kita juga oleh Allah SWT, kulu minat tayyibat. Makan benda-benda yang baik. Ya. Kalau anak-anak, macam mana pula? Anak-anak daripada kecil, ada orang kata apa? Kita kata ada sepatutnya stage makanan dia. Orang kita, kalau budak-budak kita bagi makan coklat terus. Sebenarnya coklat, makanan manis, banyak sangat gula ni sangat tidak baik untuk kanak-kanak. Jajan, sangat buruk. Sangat buruk. Kita kena jauhi. Sebenarnya benda ni mak ayah yang kena ajar. Mak ayah yang kena ajar, mak ayah yang kena straight sebenarnya. Yang kena bertegas. Saya pernah menghadapi banyak keadaan. Contohnya kita tak bagi, masa umur yang kecil-kecil ni kita tak bagi coklat, gula-gula lah, jajan lah, kita tak bagi. Tak bagi kat anak-anak. Tidak baik. Tidak baik untuk kesihatan anak itu sendiri. Kalau anak kecil, gigi susu lagi. Setiap hari makan coklat, giginya akan mudah rosak. Ya. Dari segi makanan dalam tubuh badan tu pun tidak baik. Dari segi perkembangan otak dan sebagainya. Ya. Sepatutnya masa kecil dilatih untuk makan buah, makan sayur. Kita dulu tidak diajar makan sayur, makan buah banyak sangat. Jadi itulah kita makan nasi banyak kan. Jadi itulah yang menyebabkan kita sekarang. Ada orang, sebab itulah kita, kalau orang Malaysia ni, dalam umur daripada 30 ke 40 ataupun awal 40 tu, akan mudah dapat penyakit kerana kita tidak dapat kawal bab makan ni. Kan? Al-Marawi berkata di sini perintah memakan makanan yang baik didahulukan berbanding dengan perintah mengerjakan amalan soleh. Hal ini menunjukkan bahawa amalan soleh tidak akan diterima jika didahului dengan memakan makanan yang tidak halal. Okey, silap. Jika tidak dilalui dengan memakan makanan yang halal. Kita kena makan makanan yang halal dulu, barulah amal soleh kita tu akan diterima. Saya baca sikit lagi kalau ada komen di Facebook. Santai-santai je malam ni. Mak Teh telah jenang. Terima kasih. Terima kasih. Sama dengan saya malam ni. Makanan di Selangor mahal. Masa duduk di Selangor kita tak rasa mahal. Tapi balik di Terengganu ni barulah kita rasa mahalnya makanan sana. Ya, makanan nasi bungkus. Tapi kalau makanan mahal pun ada juga. Tapi kalau makanan yang kita kata yang makanan rakyat kebanyakan ni memang kita kata murah lah. Ya. RM1 Kalau di Selangor mungkin RM2.5 kan. RM2.5. RM1 tak tahu apa. Kebanyakannya kalau kuih kat Selangor memang dia dah jual minimum RM2. RM2.5. 5 biji kan. Kak Raizah, murahnya kat Terengganu best, memang best. Itu yang mula-mula tu kita tak dapat kawal makan tu. Ramai kawan-kawan yang balik daripada Lembah Kelang merantau ataupun merantau di mana-mana, balik Terengganu,
makan memang tidak tidak terkawal. Boleh naik 2-3 kilo badan dalam masa sekejap saja. Ya. Allahu Akbar. Jadi kita kembali kepada pengajaran yang kelima tadi tu. Al-Marawi dia kata perintah memakan makanan yang baik, yang halal dan sebagainya ni mendahului perintah untuk mengerjakan amalan soleh, kerana perintah amalan soleh ini tidak akan diterima sekiranya tidak dilalui dengan memakan makanan yang halal. Tidak dilalui dengan makan makanan yang halal. Pengajaran yang keenam, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, sebesar-besar perkara yang menghasilkan amalan yang baik bagi orang yang beriman adalah baik makanannya. Iaitu daripada punca dan sumber yang halal. Ibnu Rajab kata, sebesar-besar perkara. Antara perkara yang besar lah untuk menghasilkan amalan yang baik ialah makanan yang baik. Nampaknya makanan yang baik ni bukan sahaja mempengaruhi tubuh badan kita. Kan? Tubuh badan kita. Siapa yang nak kuruskan badan, 80% makanan, 20% senaman. Biasa orang buat macam tu kan. Tetapi makanan juga mempengaruhi amalan. Mempengaruhi amalan kita. Makanan yang tidak halal, makanan yang syubhah menyebabkan kita jadi berat untuk beramal. Jadi berat untuk beramal. Susah nak hafal ayat-ayat Quran, susah nak ingat ni, susah nak ingat tu dan sebagainya. Berpunca juga daripada makanan. Dengan demikian, ia akan membawa kepada baik dan suci amalannya. Dengan rezeki yang makanan yang baik, makanan yang halal akan membawa kepada baik dan sucinya amalan. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak diterima amalan dan tidak suci serta bersih kecuali dengan makanan yang halal. Pengajaran yang ketujuh, hadis ini juga memberi pengertian bahawa kita akan menuai pahala atas apa yang kita makan, jika semua itu kita niatkan sebagai bekal untuk melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ialah kalau kita makan ni, niat kita untuk menguatkan ibadah kita. Kita makan ni, niat kita untuk meringankan, menguatkan kita melakukan amalan-amalan. Menguatkan kita untuk ni, orang kata apa? Tujuan kita. Niat tu kita set siap-siap untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita niatkan kita makan tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka benda tu akan menjadi bekal dan dalam melakukan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang ke-8, betapa pentingnya seseorang menjaga makanannya daripada yang haram adalah kerana ia akan membawa kepada ternafinya doa untuk diterima. Ini bab doa pula. Ya. Betapa pentingnya seseorang menjaga makanan daripada yang haram adalah kerana membawa kepada ternafinya doa untuk diterima. Benarlah sabda Nabi SAW, mafhumnya, hai Sa'ad, elokkanlah makananmu, nescaya doa kamu akan diterima. Ini antara faktor ataupun sebab untuk kita nak pastikan doa kita diterima oleh Allah SWT. Doa yang mustajab. Yang pertama ialah makanan yang halal. Sumber makanan yang halal. Ya, sumber makanan. Macam kita kata tadilah, bukan mestinya kita tak makan bangkai, tak makan khinzir, tak makan tu. Tetapi sumber pendapatan kita, rezeki yang kita suap kepada mulut kita, mulut ahli keluarga kita tu, kan? Mulut ahli keluarga kita tu dari sumber yang halal. Nabi pernah bersabda kepada Sa'ad, mafhumnya, hai Sa'ad, elokkanlah makananmu.
Elokkanlah makananmu maksudnya makanlah makanan yang baik, makanlah makanan yang baik, bersih dan makanan yang halal, baik dan bersih. Nescaya doa kamu akan diterima. Nescaya doa. Nabi sendiri bagi tahu kan. Nabi sendiri bagi tahu. Jadi kalau kita nak doa kita diterima, kita kena jaga makanan kita. Hadis yang disebutkan oleh pengarang ni ialah hadis berkaitan dengan yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, diriwayatkan oleh At-Tabrani. Faqama Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas dia telah berdiri. Kemudian dia kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ud'ullaha, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah, an yaj'alani mustajabud da'wah. Untuk menjadikan aku orang yang mustajab doanya." Doa. Faham tak? Ceritanya ialah dalam satu keadaan ni tiba-tiba Sa'ad berdiri minta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad kata, "Wahai Rasulullah, doa kepada Allah." Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kan makbul kan? Nescaya Allah makbul kan? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ni dia minta Nabi, "Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku ni jadi orang yang mustajab doa dia." Maksudnya doa je Allah mustajab. Doanya Allah mustajab. Nabi pun kata apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka." Elokkanlah makananmu. Takun mustajabud da'wah. Nescaya doa kamu akan diterima. Kamu akan jadi orang yang diterima doanya. Jadi boleh jadi kita katakan tips yang pertama untuk doa kita diterima, makan makanan yang halal, makan makanan yang baik dan makan makanan yang bersih. Pengajaran yang ke-9, hadis ini memberi maksud sebarang perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti sedekah yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi amalan-amalan lain pun macam tu juga. Doa tidak diterima oleh kerana benda-benda yang dalam hadis ni kita sebut, yang disebutnya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian pun haram. Pakaian haram. Jadi dia buat ada benda-benda ni tapi dia buat kebaikan. Tak boleh lah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama macam Robin Hood lah. Mencuri untuk bagi dekat orang miskin. Mencuri itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Jadi nak buat perkara yang baik mesti melalui jalan yang baik. Tidak cukup dengan matlamat yang baik sahaja. Matlamat yang baik tidak menjamin baiknya jalan tersebut. Kalau matlamat yang baik tetapi cara buatnya tidak kena, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kata niat saya baik tapi cara buat salah. Memang salah lah. Tidak diterima oleh Allah SWT. Ramai yang kita katakan menggunakan alasan niat baik kan. Menyebabkan walaupun niat baik tapi caranya mestilah baik. Yang ke-10, pengajaran yang ke-10, yang kedua akhir, Imam Nawawi berkata, perkataan hadis ini memberi maksud bagaimana mungkin diterima doa bagi sesiapa yang mempunyai sifat seperti ini, yakni makanan, minuman daripada sumber yang haram. Makanan, minuman dan pakaian dari sumber yang haram. Akan tetapi harus bagi Allah memustajabkan doa sebagai kurniaan dan kemuliaan untuknya. Jadi ini sebenarnya kita nak cerita hakikat sebenarnya. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja untuk menerima doa-doa orang yang dia makan haram, minum haram, pakaiannya haram. Pada asasnya tidak diterima. Tetapi Allah atas kuasa dia, atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala untuk memakbulkan, memustajabkan doa orang yang seperti ini. Kita boleh tengok macam mana orang yang daripada melakukan dosa, dia ada doa yang
orang kata apa, berdoa sikit pada Allah SWT, doa tu menjadi turning point dia, Allah SWT balikkan hati dia supaya berada kembali kepada jalan Allah SWT. Itu kuasa Allah SWT. Tapi kita orang beriman ni, pada asalnya kita kena anggap bahawa kita kena jaga makanan kita supaya makanan yang halal itu menyebabkan amalan kita diterima dan doa kita juga diterima. Kalau kita tengok hadis ni, kalau tengok keadaan orang yang berdoa dalam hadis ni, yang orang yang diceritakan oleh Nabi sini, yang pertama dia kata seorang lelaki yang panjang pemusafiran dia. Panjang pemusafiran dia. Yang kedua, Ash'asa Aghbara, rambutnya kusut masai, kemudian pakaiannya dah berdebu. Maknanya keadaan dia seolah-olah keadaan dalam keadaan hina gitu. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama', dia menadah tangannya ke langit. Menadah tangan ke langit kan. Menadah tangan ke langit. Kemudian dia menyeru Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Jadi dalam keadaan berdoa ni kita tengok yang pertama dia musafir. Kemudian keadaan dia Ash'asa Aghbara, rambut kusut masai dan pakaiannya berdebu. Kemudian tangannya ke langit. Kemudian dia menyebut ya Rabb, ya Rabb. Ada 4. Ya Rabb, ya Rabb. Mengikut pengajian, kalau kita ambil adab-adab berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada sebenarnya semua ni telah dibuat oleh lelaki ni. Kita dah kata bahawa antara sebab mustajab doa yang pertamanya sebab musafir. Kita biasa dengar kalau orang bermusafir, banyakkanlah berdoa. Bukan banyak dengar lagu. Ya, dengar lagu tu sebahagian lah, maksudnya untuk menghilangkan bosan ke ataupun sebagainya. Tetapi banyakkan berdoa. Ambil peluang dalam musafir untuk berdoa. Ya, ada orang setiap hari musafir. Ya, setiap hari musafir. Duduk di Melaka, kerja di KL. Duduk di Seremban, kerja di Gombak contoh. Banyaklah, jauh. Duduk di Kemaman, kerja di Kuala Terengganu. Jadi tiap-tiap hari musafir. Ada orang boleh tahan macam tu. Tapi setiap hari dia ada peluang, keadaan untuk mustajab doa. Keadaan mustajab doa ni banyak juga masa, tapi antaranya yang kuatnya ialah dalam masa seorang tu musafir. Apatah lagi kalau orang tu dah lama musafir. Dalam hadis ni yutilus safar, pemusafiran dia panjang, dah lama dah. Dah lama. Bila dah lama ni, kita bayangkanlah kalau kita dah lama musafir. Seminggu, 2 minggu musafir. Letih. Saya pernah ke Sudan. Hampir 2 minggu lah. Hampir 2 minggu. Kalau tak silap saya lah. Tak ingat berapa hari, dalam 10 hari atau macam tu. Untuk misi Yayasan Amal Malaysia Korban 2018. Kita rasa letih sebab kita walaupun duduk di sana ada masa mukim ya. Tapi kita bawa bukan ada apa-apa pun, kita bawa benda untuk uruskan kehidupan je. Ya, uruskan kehidupan kita kadar boleh je. Ya. Bila dah lama ni kita rasa macam letih, kita macam orang kata apa? Susah, kita rasa susah. Walaupun sebenarnya misi tu enjoy lah sebab kita melaksanakan amanah untuk orang. Tapi sifat pemusafiran kita tu adalah susah. Bila susah ni kita ada insting untuk kita mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila susah ni biasalah manusia bila susah akan ingat Allah. Masa senang tidak ingat pada Allah, tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa susah masya-Allah doa, mengharap dan sebagainya. Masa senang nak sembahyang awal waktu payah kan. Masa susah jangan sembahyang awal waktu, sunat pula tu, doa panjang, puasa pula kan. Masa susah, tapi masa senang lupa. Tapi begitulah sifat manusia. Begitulah sifat manusia apabila susah, dia akan pengharapan dia kepada Allah tu lebih. Jadi keadaan orang yang musafir ni, lama musafir ni, pengharapan dia memang dah lebih dah. Jadi memang menjadi sebab untuk mustajab doa.
Dan disebut juga dalam hadis Nabi SAW untuk orang yang musafir ni, salasu da'awatin mustajabat la syakka fihin. Nabi sebut 3 doa, 3 jenis doa yang mustajab. Tidak ada ragu padanya. La syakka fihi. Tidak ada ragu lagi padanya. Yang pertamanya, doa orang yang dizalimi. Da'watul mazlum. Yang kedua, da'watul musafir. Doa orang yang musafir. Ni. Maksudnya memang mustajab doa dia. Wa da'watul walid liwaladihi. Dan doa ibu bapa kepada anak dia. Siapa yang jadi mak ayah dah, ingat. Doa kita ni, doa yang mustajab. Kalau anak kita ada apa-apa, kita doa kepada Allah SWT. Teguran untuk diri saya sendirilah. Diri saya pun saya rasa macam kurang lagi rajin berdoa kepada Allah SWT ni. Sebenarnya, doa ibu bapa kepada anaknya sangat mustajab. Doalah sesungguh hati kepada Allah SWT. Tambah-tambah lagi kalau anak kita ni banyak hal, kita kena lagi rajin berdoa kepada Allah SWT. Jadi 3 doa. Doa orang yang dizalimi, doa orang musafir dan doa ibu bapa kepada anaknya. Jadi doa ni sangat mustajab. Jadi nak cerita dalam keadaan lelaki tersebut, dia dalam keadaan musafir yang panjang. Jadi sangat mustajab doanya sepatutnya. Kan? Yang kedua, orang ni dia menzahirkan penghinaan. Penghinaan diri kepada Allah dalam keadaan dia, dalam pakaian dia. Sebenarnya kita ni bila dah sampai satu keadaan, contohnya bila kita dalam solat istisqa. Solat istisqa ni solat meminta hujan. Bila contoh kita, negara kita dah panas, dah kemarau, hujan tak turun-turun, makanan pula dia tumbuh-tumbuhan kering, mati, menyebabkan kita payah. Ya, nak dapat makanan jadi susah. Jadi kita disunatkan untuk memohon hujan daripada Allah SWT. Jadi bila kita berdoa dengan Allah SWT ni, dalam keadaan terdesak macam tu, kita kena zahirkan kita punya penghinaan. Sebab tu bila kita sembahyang istisqa, kita disunatkan untuk pakai pakaian yang biasa-biasa saja. Pakaian bukan pakaian baru, bukan pakaian yang gah, bukan pakaian yang menunjukkan kita ni, orang kata apa, pakaian yang degah lah. Kita pakai pakaian yang biasa yang menunjukkan kehinaan. Lelaki yang diceritakan dalam hadis Nabi SAW ni pun dalam keadaan macam tu. Kusut masainya, rambutnya kusut, kemudian pakaiannya penuh berdebu, nampak orang kata apa, dalam keadaan yang menghinakan. Jadi ini pun antara satu sebab untuk kita mudah mustajab doa. Tetapi dalam keadaan biasa, kalau kita pergi ke masjid, kita pergi tempat-tempat tu, kita disunatkan untuk pakai pakaian yang kemas. Yang ketiganya, angkat tangan ke langit. Angkat tangan ke langit juga adalah adab berdoa. Nabi masa solat istisqa, Nabi angkat tangan ni sampai sahabat nampak ketiak Nabi. Nabi juga angkat tangan masa perang Badar. Doa masa perang Badar, minta pertolongan daripada Allah SWT sehingga jatuh kain ridak Nabi ni. Kain ridak ni yang kain yang letak atas bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak atas bahu, angkat tangan sampai jatuh. Menunjukkan angkat tangan ni adalah salah satu adab berdoa. Dan bila kita berdoa dalam keadaan macam tu, insya-Allah akan mustajab doa. Dan yang keempatnya ialah untuk kita mustajab doa ni ialah kita merayu-rayu kepada Allah SWT. Allah sangat suka untuk kita merayu-rayu. Ya. Kalau dalam hadis ni, Nabi ceritakan orang yang berdoa tu sebut apa? Ya Rab, Ya Rab. Dia merayu. Macam mana kalau kita doa, kita merayu-rayu ke orang lain, tolonglah. Begitulah pada Allah SWT. Kita merayu-rayu untuk Allah SWT kabulkan doa kita, mustajabkan doa kita. Jadi kita yang nak ceritakan dalam hadis ni, orang kata apa? Semua
sebab-sebab untuk mustajab doa ni ada pada lelaki yang berdoa ni. Sepatutnya doa dia memang mustajab lah. Tapi malangnya apa? Malangnya makanannya makanan daripada makanan yang haram. Kemudian minuman yang haram. Kemudian pakaian yang haram. Ada satu lagi, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi makan. Diberi makan dengan makanan yang haram. Menunjukkan kepada kita makanan yang sampai kepada kita pun kita kena ada sifat takwa sikit. Sifat takwa untuk berjaga-jaga betul ke tak. Memang kita tidak dibebankan untuk kita cek sampai daripada kita tu sampai ke pengeluar tu, tak. Tapi kita tolong cek sikit tanggungjawab kita sekarang ni, ini halal ke tak. Ini kan. Ini halal ke tak. Maknanya menunjukkan sifat ketakwaan kita. Cek. Kalau ada berkaitan dengan haram, kita tanpa berlengah lagi untuk kita berhenti daripada makan makanan tu, tidak ada syak lagi. Kerana kita berpegang pada apa yang Allah SWT kata. Ikut apa yang Nabi kata ni kan. Jadi bila dah ada banyak sebab untuk mustajab doa ni, dan kita halal rezeki kita, halal makanan kita, halal pakaian kita, dan kita pun ambil daripada makanan-makanan yang halal, maka insya-Allah doa tu akan mustajab. Rayu-rayu kepada Allah SWT yang saya sebut tadi tu, rayu-rayu kepada Allah SWT. Allah SWT sangat suka dalam satu hadis, idza qala al-'abdu ya Rabb ya Rabb, sekiranya seseorang hamba itu berkata dalam doanya ya Rabb arba'an, 4 kali sebut ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb. Qala Allah SWT, Allah SWT dia akan kata apa? Labbaika ya abdi, ya wahai apa, seolah-olah kita kata ya hambaku, ya hambaku. Maknanya dia menyambut kita punya rayuan tadi tu. Rayuan yang kita buat tadi tu Allah SWT sambut. Sal tu'tihi. Maksudnya kamu mintalah, nescaya kamu akan diberikan. Diberikan apa yang kamu minta tersebut. Jadi kita dalam doa kita merayu-rayu ya Rabb. Allahumma, itu pun satu bentuk rayuan. Allahumma Rabbana pun satu bentuk rayuan. Ya Rabb, mudah. Kalau orang Arab biasa sebut ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Dia sebut. Ataupun kita sebut nama asma Allah yang lain. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Nak minta rezeki lebih kita sebut ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. InsyaAllah Allah SWT akan dengar permintaan kita, doa kita. InsyaAllah. Pengajaran yang ke-11 dan terakhir, Abu Abdillah An-Nabaji Az-Zahid rahimahullah berkata, 5 perkara yang menjadi penyempurnaan amalan. Yang pertama, iman dengan ma'rifatullah. Yang kedua, ma'rifah yang benar. Yang ketiga, ikhlas beramal dengan Allah. Ikhlas beramal kerana Allah. Yang keempat, beramal mengikut sunnah. Dan yang kelima, makan makanan yang halal. Masya Allah. Ini adalah, mengikut kata ulama ini, makan makanan yang halal mempunyai adalah antara 5 penyempurnaan amalan. Penting juga jaga makan makanan yang halal. Jika seseorang itu luput satu daripadanya, nescaya amalannya tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Kita doakan supaya amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah kita mendapat letih sahaja di atas dunia ini atas ibadat-ibadat kita itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Aplikasi hadis dalam kehidupan. Amat penting seseorang itu memastikan setiap yang masuk ke dalam perutnya dan ahli keluarganya daripada sumber yang halal. Imam Ahmad ketika ditanya berkenaan makna al-muttaqin, yakni orang yang bertakwa, lantas dijawabnya, iaitu seseorang yang menjaga daripada sesuatu dan tidak berlaku daripada perkara yang tidak dihalalkan.
Para salafus salih amat prihatin berkenaan makanan yang masuk ke dalam mulutnya. Bacalah sejarah hidup mereka. Antaranya Imam Ash-Syafi'i, Imam An-Nawawi dan lain-lain lagi. Justeru, marilah kita mengikut perintah ilahi dan hadiun nabawi dalam melayari bahtera kehidupan kita. Natijahnya, doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam mengajar umatnya agar mengambil berat berkaitan urusan dunia ini. Hal ini kerana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan keduniaan akan memberi kesan terhadap ibadah yang dilakukan. Seandainya seseorang yang beribadah, tetapi hubungannya dengan manusia dan kehidupannya tidak selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perkara ini menghalang kesempurnaan dan keberkatan dalam kehidupan. Wallahu a'lam. Jadi rasa untuk malam ni itulah yang ada yang ingin disampaikan. Saya cuba tengok Facebook kalau ada yang beri komen pada malam ni. Oh, tidak ada dah lepas Kak Rohaizah Saleh. Terima kasih kepada yang ada pada malam ni. Saya nak bagi tahu, insya-Allah kalau dikurniakan Allah SWT rezeki lagi, kita akan adakan lagi sharing session untuk round yang seterusnya. Saya rasa sesuai lah buat macam ni, satu round dalam 3 sesi, 3 siri supaya tidak membebankan. Sebab saya jenis orang yang orang kata apa, mesti prepare juga, mesti baca, mesti tanda apa yang patut dihurai, patut tak dihurai. Jadi saya bukan jenis baca, boleh keluar terus ilmu daripada otak ni. Tak boleh. Dia kena ada preparation jugalah. Jadi preparation tu mengambil masa. InsyaAllah dalam masa terdekat kita tengok dulu. Sebab kita pun ambil peluang dan kesempatan PKP ni. Ramai orang yang berada di rumah, tak boleh nak pergi masjid, payah nak dengar kuliah ilmu dan sebagainya. Kita dengar melalui online ni. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua. Untuk sesi kali ini, saya mula untuk round ni hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Ni hari yang last. InsyaAllah saya akan bagi tahu apa bila pula kita akan mula round yang seterusnya. Untuk pengetahuan juga, rakaman kuliah ni saya sunting dan saya letakkan dalam channel Facebook channel YouTube saya. Boleh cari Hafizullah channel yang ada di bawah ni. Ni. Dan juga di sini. Payah nak kena ni. Ni. Hafizullah channel. Boleh cari. Kemudian kalau tidak keberatan, tekan subscribe. Tekan subscribe supaya kalau saya ada naikkan tu, boleh dapat notification dalam YouTube berkaitan dengan video kuliah. Saya ada juga buat video-video lain, tapi yang utamanya video sharing session pada malam ini dan malam-malam yang sebelumnya. Jadi terima kasih semua. Terima kasih semua. Saya ucapkan terima kasih lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa pada round yang seterusnya. InsyaAllah. Doakan supaya saya diberikan kelapangan dan kekuatan untuk melaksanakan ni. Sebenarnya bila tidak menyampaikan ilmu ni, rasa berdosa sebab pernah belajar agama tapi tidak menyampaikannya dalam bentuk yang terus macam ni. Kita sampaikan dalam bentuk lain juga tetapi tidak sampaikan dalam bentuk terus macam ni. Jadi bila ada ruang secara online ni, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada sebarang komen ataupun kalau ada saya salah sebut, minta bagi tahu saya, hubungi saya di Facebook. InsyaAllah saya akan betulkan pada ruangan yang seterusnya insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.